Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit uh, technical. Payah betul lah nak ajar pakai kamera ni. Awak jarang pakai kamera. Korang dongai lah. Okay. Okay, so tajuk hari ni penjelmaan. Kita dah belajar hari tu yang translasi, settle. Okay. So hari ni kita masuk yang pantulan. Baik. Pantulan. Bila kita cerita pasal penjelmaan, itu saya kata penjelmaan ni apa? Dia perubahan. Okey. Apa yang berubah? Kalau translasi hari tu kedudukan dia yang berubah. Kalau translasi kedudukan. Maknanya objek dia tak berubah arah. Kalau rumah tu tegak, okey. So dia tetap tegak, cuma dia pindah tempat lain. Okey, yang ni perubahan kedudukan. Yang ni dah settle dah hari tu. Ni translasi. So hari ni yang kita nak cerita pantulan. Apa yang berubah dengan pantulan ni? Okey. Untuk pantulan yang berubah adalah sisi. Okey. Yang berubah sisi. Okey. Kemudian dia ada syarat, dia mesti ada garis pantulan. Garis pantulan ni yang kita anggap dia sebagai cermin. Kalau masa tingkatan 3 dulu mungkin korang belajar, korang kata cermin ataupun lipatan. Okey. Kata graf ustaz ni tak sempat pun nak buat ni lagi. Ustaz baru balik je sebenarnya ni. Baru lepas mandi bagai apa semua, nyah kuman lah apa bagai kan. Jadi tak sempat nak buat. Ustaz ukir cincai-cincai je lah ya. Yang penting korang tahu apa konsep pantulan tu. Okey. Katalah objek yang korang lukis tu bentuknya rumah. Okey. Masih lagi rumah. Jadi korang plot lah dekat kertas graf korang tu, yang korang dah bahagi 4 tu. Okey. Yang ni kertas graf start. Okey. Ni contoh je nanti korang buat proper korang punya. Lepas tu kumpulkan. Okey, 2 4 6 8. Okey. Negatif 2, negatif 4, negatif 6, negatif 8, 2, 4, 6, 8. Okey, tadi saya kata untuk pantulan, apa yang berubah tadi? Sisi. Lepas tu dia ada syarat, dia mesti ada garis pantulan. Dia mesti ada syarat dia garis pantulan. Payah betul nak tulis atas kertas ni kan. Selalu tulis atas papan hitam, papan putih. Aduh. Apalah, kita apa yang ada je kan. So dia punya syarat garis pantulan. Macam mana soalan dia? Okey, soalan dia. Objek A, okey, melalui satu penjelmaan pantulan pada garis Y sama dengan 6. Okey, itu je ayat dia. Objek A melalui satu penjelmaan pantulan pada alamak tak nampak, sorry. Alahai. Okey, pantulan pada garis Y sama dengan 6. Okey, ni contoh yang pertama dulu Ustaz bagi. So objek A. Okey, so ingat lagi tak garis lurus? Garis lurus kalau Y sama dengan 6 kat mana? Lupa tu. Cuti lama sangat kan. Y sama dengan 6 kat sini. Kalau dalam kelas ni dah boleh suruh lari dah ni. Y sama dengan 6 kat sini.
So sepanjang ni lah garis Y sama dengan 6. Okey. Yang ini yang kita namakan sebagai garis pantulan. Okey, objek kita mana tadi? Objek kita yang ni. Objek kita yang ni. Nak dipantulkan pada garis pantulan ni. Garis pantulan ni Y sama dengan 6. Seolah-olahnya kalau saya letakkan cermin dekat garisan ni, apa yang kita boleh nampak kat cermin tu? Itu dia punya image yang akan terbentuk. So yang soalan ni tadi tak lengkap. Dia kata objek A melalui satu penjemaan pantulan pada garis Y sama dengan 6. Nyatakan image ataupun lukis image. Lukis image bagi objek A tersebut. Maknanya dia nak A prime. Jadi objek A akan terbentuk berlawanan. Tadi saya tunjuk kat sini. Saya kata pantulan dia punya ciri-ciri dia apa? Apa yang berubah? Sisi dia berubah. Maknanya kalau kanan pergi kiri, kiri pergi kanan. Macam korang lah duduk depan cermin. Kalau korang duduk depan cermin, tai lalat korang sebelah kiri, tengok dalam cermin, yang dalam cermin tu tai lalat dia kat sebelah mana? Kanan ke kiri? Kalau sebelah kiri, tai lalat akan pergi kanan. Jadi macam itulah pantulan. So ingat, pantulan tu cermin. So kalau dalam kes kita sekarang ni, soalan kita sekarang ni, objek A ni, bentuk rumah dia macam ni. Apa sisi yang berubah? Kalau atap dia ni dekat atas macam ni, bila dalam cermin, kalau kita tengok pun gambar ni macam dekat pandangan di tebing sungai kan. Kalau siapa pernah tengok pandangan tebing sungai, ada rumah kat seberang sungai tu ada rumah. Apa yang kita akan nampak dia punya pantulan dalam air dia. So seolah-olah pantulan dalam air dia macam ni lah. Okey. Yang ni. Jadi ini adalah A prime. Okey. Jarak setiap titik, kalau kita pertimbangkan dari segi titik, jarak setiap titik pada objek mesti sama jarak dengan dari titik dengan garis pantulan. So kalaulah saya ambil titik yang ni, saya ambil titik yang ni, jarak dia dengan garis pantulan ada 1 kotak, 2 kotak. Jadi titik image bagi titik ini, okey, yang sepadan dengan titik objek ni, selepas berlakunya pantulan, jarak dia mesti ada 2 kotak juga. So kalau kita jarak dia daripada sini ke garis pantulan 2 kotak. So daripada garis pantulan ke sini pun 2 kotak. Jadi inilah titik yang sepadan bagi objek ini. Jadi kalau kita pindahkan semua titik, yang ni sepadan dengan ni, 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 yang ujung sepadan dengan ujung, yang sini dia tetap saja. Sebab apa dia tetap? Sebab dia berada di atas garis pantulan. Okey, setakat tu sahaja. Nanti kita sambung lagi. Respon dulu. Saya nak tengok sejauh mana korang faham ke tak faham.